WSOP, endemik. Baik, kita akan sambung tuan-puan. Masih lagi kita bincang berkaitan dengan konsep ketuhanan ataupun ciri-ciri ketuhanan. Dalam kitab kita ini dia ada 13 ciri ketuhanan. Kita sambung ciri yang ke-6. Kita akan closing ataupun kita akan tutup malam ini ciri ke-6. Ada bulan, saya ingat dulu bulan 4 kita terakhir dulu tak sempat untuk kita buat conclusion berkaitan dengan ciri Allah Ta'ala yang ke-6. InsyaAllah malam ini kita akan settlekan ciri Allah Ta'ala yang ke-6. Jadi sebelum saya sebut ciri yang ke-6 tuan-puan, sambungan malam ini dia ciri ke-6 ni dia ada 3 part, 3 bahagian. Part 1, part 2 dah ada kita clearkan, dan sambung malam ni part 3. Jadi sebelum saya sebut ciri ke-6, saya akan sebut secara umum tuan-puan supaya kita panggil for recall balik setelah beberapa bulan kita tinggal. Jadi kita sedang bincang kandungan akidah ataupun kandungan iman, ataupun kita panggil benda yang kita percaya, benda yang kita pegang. Kita sedang bincang merujuk kepada benda. Bukan bahasa biasanya kita sebut kepercayaan, pegangan, itu umum. Jadi kita nak spesifikkan, apabila kita sebut imam, dia merujuk kepada kepercayaan umum. Apabila kita sebut akidah, dia merujuk kepada pegangan dalam hati. Apabila kita sebut iman, kepercayaan dalam hati. Bahasa kita ini dia panggil sistem kepercayaan hati terbina di atas 6 teras. Teras yang pertama, sistem kepercayaan kepada Allah. Dia panggil beriman kepada Allah. Bagaimana cara nak beriman kepada Allah? Jadi ada 16 ciri beriman kepada Allah. Teras yang kedua, ini teras inilah dia panggil sistem kepercayaan dalam hati kita. Teras yang kedua, beriman kepada Nabi. Dia ada 9 ciri. Cara beriman kepada Nabi, kena tahu, kena pegang, kena faham tentang 9 ciri ada pada Nabi. Baru kita kenal Nabi. Teras yang ketiga dengan 4, 5 dia mudah. Teras ketiga, beriman kepada malaikat. Dia mudah yang tu. Jadi yang fokusnya dalam kitab akidah mana-mana pun tuan-puan, 6 teras ini, dia fokus kepada 2 teras yang agak detail, yang agak perlu kepada pemahaman yang betul. Dia 4 lagi tu dia mudah. Cara beriman kepada malaikat, cara beriman kepada kitab, cara beriman kepada hari akhirat. Dan teras yang terakhir itu kita kena lebihkan sedikit, iaitu cara beriman kepada qada dan qadar. Dia ada kaitan dengan ciri yang ada pada Allah. Baik, jadi teras pertama ni tuan-puan, dia ada 13 ciri. Jadi 13 ciri inilah dia merujuk kepada benda yang kita percaya berkaitan dengan ketuhanan. Jadi kalau kita sebut iman tuan-puan, bahasa detailnya apa maksud iman? Kalau bahasa umum kita panggil kepercayaan. Kalau detailnya, dia merujuk kepada benda yang kita percaya berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Itu detail. Lagi detail kita sebut secara direct. Maksudnya kita nyatakan berapa ciri Tuhan. Jadi imam ini dia merujuk kepada benda yang kita percaya dan hati kita berkaitan dengan 13 ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Barulah dia clear apa yang kita faham dalam hati kita. Jadi apa yang kita faham, apa yang kita tahu, apa yang kita nampak, sama je tuan-puan, bahasa je berbeza. Kita faham, kita tahu, kita nampak dalam hati kita, kemudian step last sekali, kita percaya apa yang kita faham. Apa yang kita faham? 13 ciri ketuhanan, satu demi satu kita faham. Ciri pertama, nama dia wujud. Ciri kedua, nama dia qidam. Ciri ketiga, nama dia baqa. Ciri keempat, mukhalafah. Ciri kelima, qiyamuhu binafsi. Ciri keenam malam ni, wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Apabila kita baca qul huwallahu ahad, kita relate dengan pentafsiran yang kita bincang sekejap lagi, insya-Allah dia lagi dia punya feel apabila kita baca surah Ikhlas. Kita baca qul huwallahu ahad. Ahad itu saja dia akan merangkumi 3 aspek. Satu yang ada pada Allah, satu pada diri dia, satu pada ciri dia, dan satu pada perbuatan yang kita akan buat conclusion pada malam ini. Baik. Itulah dia tuan-puan benda yang kita bincang. Tajuk yang kita bincang dia merujuk kepada
benda yang kita percaya. Ataupun dalam bahasa lain, akidah. Dia nama, Usuluddin dia banyak tuan, ada 5 nama. Akidah kita panggil, iman kita panggil. Cuma dia 2 nama ni yang familiar, yang kita guna. Iman. Lepas tu lagi akidah. Akidah ni apa? Aqdun. Singular. Kalau apa nama ni jamak, dia panggil aqaidul iman. Iaitu aqaidul iman ni beberapa pegangan dalam hati kita. Dia banyak, bukan satu pegangan. Sebab tu dia plural. Beberapa pegangan dalam hati kita berkaitan, itu detail, berkaitan dengan 13 ciri ketuhanan yang ada pada diri dia. Bukan nak sembang pasal diri, nak sembang pasal ciri yang ada pada diri. Kenapa? Kerana itulah metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeza dengan firqah-firqah lain. Sebab itu kita tak dituntut oleh Allah Ta'ala untuk kenal Allah melalui direct, melalui diri. Tidak. La tatafakkaru fi dhatillah. Kamu jangan fikir, kamu jangan cuba faham. Kamu jangan cuba ambil tahu tentang diri. Tetapi Allah Ta'ala kata fikir dan renungkanlah tentang tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tanda-tanda kewujudan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ayat lain dia cerita berkaitan dengan ciri yang ada pada dia. Antaranya tuan-puan, kita selalu sebut konsep-konsep ini sebab kita selalu recall balik supaya asas sangat penting. Kalau tidak tuan-puan baca apa pun dia tidak akan feel. Sebab kita tak tahu konsep. Tak perlu kita baca surah Baqarah. Banyak dalam surah Baqarah Allah declare dia ni kepada makhluk cara nak kenal dia. Banyak dalam surah Baqarah. Tapi tak perlu kita refer surah Baqarah. Just kita tengok surah yang paling familiar dengan kita. Antaranya tuan-puan surah Fatihah, surah Al-Ikhlas. Dalam surah Fatihah ni tuan-puan, dia panggil konsep pengenalan ataupun ciri pengenalan ketuhanan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba untuk memperkenalkan dia melalui metodologi. Kenal dia melalui ciri. Mana tuan-puan kita tengok? Allah sebut dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 item dia perkenalkan dia. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin juga ada 3. Alhamdulillah di sini tuan-puan, alhamdulillah dia cerita nama dia dan dia cerita dia punya apa nama ini diri dia. Alhamdulillah. Segala kebaikan, segala kepujian yang ada di kalangan makhluk ini lillahi, milik Allah. Satu, maksud Allah kita tahu siapa Allah. Allah ini dalam ayat pertama bismillah dia dah cerita Allah ni nama dia. Kemudian dalam alhamdulillah dia cerita lagi nama dia. 2 kali dia ulang. Dan dia cerita tuan-puan siapa Allah. Ayat seterusnya alhamdulillah, tak habis setakat tu lagi. Seterusnya Rabbi, maknanya lillah dengan Rabb, dia 2 item walaupun satu benda yang sama. 2 item berbeza, 2 benda berbeza tapi diri yang sama. Kenapa Allah sebut Rabbi? Allah itu ialah Tuhan. Maksudnya Allah itu nama bagi satu diri, satu zat. Zat itulah dipanggil Rabb, dipanggil Tuhan. Lalu dia sebut lagi Tuhan ini, apa dia punya power yang ada pada dia? Dia sebut alamin. Dia merupakan pengurus, pemilik, pentadbir seluruh alam. Itu cara dia perkenalkan kepada kita berkaitan dengan diri dia, berkaitan dengan ciri dia. Berkaitan dengan diri dia. Ciri dia sebut dan ayat lain. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, dia ada 3. Dia ada nama dia ada diri dia ada ciri dia. Tu konsep bismillah sahaja tuan-tuan cukup untuk kita kenal konsep Allah Taala. Tapi kalau kita tak kenal tuan-tuan, kita baca bismillah 1000 kali pun dia tak feel. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Connection tu di antara bibir dengan hati dia tak ada connect. Sebab kita masih blur berkaitan dengan info ketuhanan. Jadi kita sekarang ni tuan-puan proses untuk collect semaksimum mungkin info ketuhanan supaya makin lama makin clear, makin clear, sehingga Allah campak dalam hati kita
Soal feel ini bukan urusan kita. Itu soal Allah Ta'ala. Dia akan campak dalam hati kita, datang sendiri perasaan. Perasaan gugun, perasaan sayang kepada Allah, perasaan rindu kepada Allah. Perasaan, orang panggil apa tuan-puan? Rasa kebesaran Allah Ta'ala. Power yang Allah Ta'ala ada tu kita boleh rasai sendiri. Kehebatan yang ada pada Allah. Kita boleh rasa sendiri. Seperti mana kita pergi depan raja, tuan-puan. Kita rasa tak rasa. Kalau kita kenal raja, kita menghadap yang di Pertuan Agong, tuan-puan. Bagaimana kita tata cara kita, tata kelola kita di hadapan dia. Kenapa? Kita sangat respect, sangat menghormati kuasa yang ada pada dia. Begitu juga kalau kita tahu berkaitan dengan Allah. Baik, kita terus tuan-puan, nak jimat masa kerana masa kita tak lama. InsyaAllah. Okey, ciri yang keenam, tuan-puan. Ciri yang keenam, kita nak closing malam ni. Nama dia, tuan-puan, ciri keenam, nama dia ialah tunggal. Qul huwallahu ahad. Itu dalil dia. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu bercirikan satu. Allah perintah supaya perkenalkan Allah kepada makhluk. Dia perintah siapa? Dia perintah Nabi kita. Sebab Nabi ni juru bicara. Nabi ni dia panggil apa, tuan-puan? Dia panggil utusan, duta. Yang akan turun ke dunia untuk menceritakan kepada makhluk dunia berkaitan dengan siapa Tuhan. Sebab orang tengah kita, tuan-puan, Nabi kita ni adalah wakil ataupun utusan. Sebab Allah perintah dia, qul, jelaskanlah, khabarkanlah, katakanlah wahai Muhammad, huwa dia, yang ini kata nama ini kembali kepada Allah. Dia, yang ini Allah, ahadun, bercirikan satu. Ini ciri, ahad ini bukan diri. Ini bukan diri dia, tapi ciri dia. Ciri dia satu. Satu apa? Satu meliputi diri, satu dari segi ciri dia, dan satu dari segi perbuatan. Jadi tiga. Apabila kita sebut satu, tuan-puan, dalam minda kita akan nampak kerangka, bukan satu diri saja, tidak. Satu dari segi ciri yang ada pada diri dia ni, dia tak sama dengan ciri orang lain. Perbuatan Allah Ta'ala juga tak sama dengan perbuatan orang lain. Itu maksud tunggal. Ahad itu meliputi tiga. Diri dia ahad. Ciri yang ada pada diri dia juga ahad. Dan perbuatan dia juga ahad. Baik, sebelum kita masuk perbuatan malam ni, tuan-puan, saya sebut sekali lagi, satu pada diri. Apa maksud untuk kita pegang dan minda kita? Satu pada diri merujuk kepada diri Allah Ta'ala ini, tuan-puan. Dia bukan bentuk berjuzuk seperti makhluk. Makhluk ni dalam fizikalnya satu, tapi sebenarnya hakikat bukan satu. Kenapa? Kerana proses kejadian makhluk ini ada bentuk dia. Sama ada bentuk itu terdiri daripada juzuk, terdiri daripada unsur-unsur, terdiri daripada beberapa unsur. Maka Allah Ta'ala satu dengan makna tidak terdiri daripada beberapa unsur. Ataupun dalam bahasa Arab, beberapa juzuk. Itu satu. Seperti kita, satu, tuan-puan nampak saya satu, tapi saya ini, tuan-puan, bukan hakikatnya satu. Kenapa? Kerana saya ini terbentuk daripada beberapa juzuk ataupun beberapa unsur. Apa juzuk saya? Ada beberapa juzuk, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada badannya. Dan saya juga dicipta oleh Allah Ta'ala daripada beberapa unsur. Unsur tanah, ya. Satu dia kata, Ustaz, tanah. Tanah itu tidak dinamakan satu. Kenapa? Kerana ada tanah itu dia ada beberapa unsur. Ada unsur mineral. Mineral, tuan-puan, ada essential mineral. Lebih daripada itu, 9. Essential mineral 7. Lebih daripada itu 9. Tuan-puan belajar sains. Maknanya, tidak dinamakan satu pada hakikat. Satu pada zahir, satu pada fizikal nampak, satu pada angka. Hakikat ilmu kalam tidak satu. Kenapa? Kerana terbentuk daripada beberapa juzuk dan terbentuk daripada beberapa unsur. Tidak boleh dinamakan satu. Baik, settle. Ataupun dia ada dua. Allah Ta'ala satu ini dengan makna satu, Allah Ta'ala ini bukan terbentuknya daripada beberapa juzuk ataupun beberapa unsur, ataupun Allah Ta'ala ini bukan dua. Ini mudah. Bukan dua dan bukan tiga.
Maksudnya tidak ada Tuhan satu lagi. Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Yang itu mudah faham. Tapi yang perlu difokus bentuk yang pertama tadi. Tu. Yang kedua, ciri Allah juga satu. Ciri Allah satu dengan makna apa? Dengan makna ciri Allah Ta'ala ini tidak sama dengan ciri yang ada pada makhluk. Sama apa? Sama dari segi power. Ciri kudrah contoh tuan-puan. Contoh saya ni, tuan-puan pun sama. Ada ciri dalaman yang bernama kudrah. Bahasa kita dipanggil tenaga. Ada ciri yang Allah cipta dalam diri kita tuan-puan. Yang nama dia kudrah. Yang nama dia perkuasa. Yang lahirnya tenaga. Yang ada energi kita boleh sampai ke surau. Kenapa? Allah Ta'ala cipta satu ciri dalaman. Yang nama dia ialah kudrah. Allah Ta'ala juga ada kudrah. Tetapi tuan-puan, ciri kudrah Allah, ciri perkuasa Allah tak sama dengan ciri yang ada pada makhluk. Tak sama dengan tenaga kita. Kekuatan yang ada pada Allah tak sama dengan ciri yang ada pada kita. Ciri iradah pada Allah tak sama dengan ciri iradah pada kita. Ciri samak yang ada pada Allah tak sama dengan ciri samak pada kita. Tak sama. Itu dia panggil satu ciri dengan maksud Allah ni bersifat satu pada ciri dengan maksud ciri Allah Ta'ala ini tak sama dengan ciri makhluk. Ataupun, atau yang kedua mudah. Ataupun ciri Allah bukan dua, bukan tiga. Bukan Allah ada kudrah dua. Bukan Allah ada iradah dua. Bukan Allah ada samak pendengar dua. Tidak, pendengar Allah satu. Penglihat Allah satu. Tetapi Allah, kita akan belajar penglihat ni dia meliputi semua. Kita akan belajar bidang tugas dia. Bukan semua Allah melihat. Ada benda yang Allah bukan bidang tugas dia. Dia tidak akan function dengan bukan bidang tugas dia. Jangan tanya semua adakah Tuhan melihat. Semua benda yang tidak ada pun Tuhan melihat. Maksudnya ada orang tanya, orang musyrikin. Dia nak dia buat argument untuk nak melemahkan kepercayaan. Dia kata Tuhan nampak ada anak dia. Dah kata Tuhan kamu, innallaha sami'un basir. Allah cerita sendiri dia mempunyai kekuatan yang nama dia ialah basir, maha penglihat. Function ini dia tak sama dengan penglihat kita. Lalu orang tanya, kalau hebat sangat Allah Ta'ala melihat segala-galanya, sebab tu segala-galanya kita akan belajar. Dia bukan semua. Dia ada bidang tugas dia. Penglihat ada bidang tugas dia, pendengar ada bidang tugas dia, ada portfolio dia. Kudrah ada portfolio dia. Dia tak cover benda yang bukan bidang tugas dia. Sebab itu, anak dia tuan-puan bukan termasuk dalam bidang tugas dia. Anak dia tu benda yang mustahil. Mana dia nak tengok anak dia? Ni kita kena tahu kiki untuk jawab. Kunci untuk jawab musyrikin, orang orientalis apabila dia bertemu dengan kita. Kita tak ada lah tempat kita ni tuan-puan. Kalau duduk di luar negara, banyaklah kan. Kena ada knowledge berkaitan dengan benda-benda basic. Sebab dia akan argue kita untuk sampai kita tak boleh jawab. Apabila kita tak boleh jawab, dia kata hebat sangat Tuhan kamu. Kamu pun tak tahu macam mana kamu percaya benda yang kamu tak tahu. Itu kita kena tahu. Dia punya cara untuk jawab. Kita jawab fakta betul, dia tak percaya juga tuan. Dia tetap tak percaya, kalau dia percaya, dia masuk beriman lah. Cuma kita nak tahu jawab. Mana tahu kita jawab itu Allah buka minda dia, Allah buka hati dia, dia boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Last kali sambung malam ni. Jadi satu pada diri kita tahu, satu pada ciri kita dah tahu. Satu pada ciri tidak ada ciri Allah yang sama dengan kita dan tidak ada ciri Allah 2 dan 3, tidak ada. Dan perbuatan, dia agak panjang perbuatannya. Perbuatan juga satu. Ini yang menjadi fokus di kalangan para ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam topik ni. Sebab yang kedua lagi tu dia mudah. Satu pada diri mudah faham, satu pada ciri mudah faham. Tetapi satu pada perbuatan ini kita faham, tetapi dari segi realize-nya kita tak perasan. Kita nampak bahawa benda lain juga ada kekuatan dari segi perbuatan. Ini kita nak kena clearkan. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia perbuatan Allah ini tak sama dengan perbuatan makhluk. Apa maksud tak sama? Perbuatan Allah Ta'ala, ingat tuan-tuan, satu je dia punya kunci dia. Perbuatan Allah Ta'ala ialah perbuatan yang sebenar-benar merujuk kepada
perbuatan mengada benda yang tidak ada dan membinasakan benda yang dah ada. Ini yang dinamakan perbuatan Allah yang tidak ada pada orang lain, yang tidak ada pada makhluk lain. Makhluk lain hanya Allah berikan, orang panggil ubah suai. Bukan dia buat benda yang tidak ada. Benda yang dah ada depan mata dia, bahan mentah dah ada, kemudian dia ubah suai. Jadi mengikut kreativiti dia, dan kreativiti itu pun Allah beri. Allah bagi kekuatan. Allah bagi idea kepada dia. Cuma nisbah dia. Kenapa nisbah dia? Kerana Allah bagi idea kepada dia. Kenapa nisbah dia? Kerana Allah bagi kekuatan kepada dia. Sehingga dia boleh cipta something. Contohlah dia boleh buat satu benda. Jadi dia buat tu. Dia buat jadi itu, ilham pun Allah beri. Kekuatan tu pun Allah cipta dalam diri dia. Sebenarnya kita ni hanyalah, orang panggil apa? Hanyalah nisbah sahaja. Hakikat sebenar semua Allah. Tapi zahir kita. Zahir kita yang salah. Walaupun Allah yang beri kekuatan boleh gerak datang ke surau. Allah beri kekuatan boleh angkat tangan. Allahu Akbar. Allah beri kepada kita kekuatan untuk bercakap sehingga sebutan kita cantik. Allah tak tarik nikmat perkata lagi pada kita. Kalau Allah tarik, akan sebutan yang telo. Mula-mula telo lah tak boleh sebut langsung. Sebab Allah tarik demi sikit demi sikit. Allah tarik apa? Allah tarik nikmat perkata yang Allah beri pinjam kepada kita. Ini kita kena faham. Baik, okey. Saya ulang sekali lagi. Perbuatan ini tuan-puan, maksud dia perbuatan satu pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Dan, jadi dua. Dan juga perbuatan tidak ada satu makhluk lain yang menyamai perbuatan Allah. Sama dari segi power, sama dari segi kekuatan tadi. Tidak ada. Sebab itu kita panggil satu pada perbuatan Allah Ta'ala. Hakikat dia tuan-puan, hakikat semua perbuatan Allah Ta'ala termasuk di dalam konsep ketunggalan, keesaan, perbuatan. Keesaan perbuatan. Allah hanya keluar, hanya nisbah kepada manusia. Sebab apa? Sebab perbuatan itu keluar daripada kita. Perbuatan itu keluar daripada manusia. Maka dinisbahkan perbuatan itu perbuatan manusia. Dipanggil, tuan-puan dah sebut, kita akan last kali dia ada sebut sekali lagi. Dipanggil apa? Dipanggil usaha. Itu kita panggil usaha. Dalam mazhab Ahlussunnah dia panggil usaha ikhtiar. Ikhtiar tu pilihan. Kita ada decide dalam hati kita nak datang ke masjid, nak datang ke surau, kemudian kita usaha gerak, usaha melangkah. Usaha melangkah itu, perbuatan itu datang daripada perbuatan itu dicipta oleh Allah Ta'ala. Tetapi nisbah keluar daripada kita. Dah kita decide, nak, kita buat keputusan nak boleh buat keputusan nak tu tuan-tuan. Allah beri cipta satu ciri dalaman yang nama dia iradah. Perkuasa. Nanti kita akan belajar iradah. Ciri yang ke-8. Kita pun ada iradah, Allah pun ada iradah. Tapi tak sama. Kita ni Allah bagi, Allah cipta iradah. Kemahuan umum. Maka kita pun tentulah Allah dah cipta kemahuan, ada nafsu dalam diri kita, kita boleh buat keputusan. Nak datang ke surau ke, nak buat baik ke, nak buat jahat ke, kita boleh buat keputusan. Kenapa? Kerana kita ada iradah kulliyah, ada iradah juz'iyah. Nanti kita akan belajar dalam tajuk yang ke-8, ciri ke-8. Nak cerita poin malam ni tuan-puan, iradah yang ada dalam diri kita ini Allah cipta. Kemudian kita boleh buat keputusan. Apabila buat keputusan, kita bertindak. Kenapa kita boleh bertindak? Karena Allah cipta satu lagi dalaman diri kita tuan-puan, nama dia ialah qudrah, perkuasa. Kalau tak ada perkuasa dalam diri kita, kita tak boleh berkuasa, tak boleh melangkah. Tidak ada tenaga. Yang lahirnya tenaga, samarah ini, kesan ini, kenapa? Kerana Allah cipta satu sifat yang ada pada diri kita, dia panggil qudrah. Tetapi itu qudrah hadithun. Dia panggil qudrah yang baharu. Lepas Allah cipta qudrah, Allah cipta satu lagi tuan-puan. Nama dia apa? Nama dia af'al hadith.
perbuatan baharu. Ada dua benda dalam diri kita Allah cipta. Allah cipta perkuasa yang ada dalam diri kita, Allah letak dalam diri kita, dia panggil wujudan. Dia panggil unsur dalaman. Perkuasa yang boleh didetek, boleh dikesan secara dalaman. Kemudian, ada satu lagi Allah cipta. Apa dia? Nama dia ialah perbuatan yang lahir pada kita. Langkah tu. Kita boleh bergerak. Ni, cepatnya kita terus decide, terus angkat. Maka Allah Ta'ala cipta perbuatan kita boleh mengangkat tangan. Nisbah keluar daripada kita, itulah dipanggil usaha. Kita akan baca sekali lagi conclusion dia usaha tuan-puan. Saya review dulu. Supaya tuan-puan kita baca, kita express je. Macam biasa, kita akan baca express. Sebab kita dah sebut awal. Baik, settle. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Di situ yang paling penting, sebab saya tak nak sebut malam ni, kita tak tempat masa. Dia ada dua firqah yang agak berbeza. Sebab firqah yang agak berbeza tu nama dia Jabariyah Qadariyah. Kita pegang kalau kita tak perasan benda tu. Kita tahu yang kita dulu. Yang kita ni tuan-puan, apa yang kita nak kena pegang dalam hati kita, semua perbuatan. Pada hakikat, bukan zahir. Pada hakikat yang sebenar, semua perbuatan kita berada di dalam konsep keesaan, ketunggalan perbuatan Allah Ta'ala. Secara zahirnya, keluar daripada manusia, dinamakan usaha. Usaha melangkah. Sebab tu kita panggil usaha nak datang. Boleh sampai ke surau. Usaha bekerja. Usaha tu apa dia tuan-puan? Usaha tu merujuk kepada dia banyak pandangan. Kita ambil pandangan yang disebut dalam kitab Faku Iman yang mudah. Dia banyak agak-agak beza sedikit, tak banyaklah. Tak banyak lagi sangat. Dalam Faku Iman sebut maksud usaha ini Allah mencipta kudrah yang baru dan perbuatan baru kita, semua kita. Kudrah, perkuasa dalam tu, dan Allah cipta perbuatan energi tu yang boleh melangkah tu serentak. Tidak ada kemudian, tidak ada awal dan tidak ada yang kemudian. Tak tahu. Allah saja tahu. Maka nisbah Allah cipta dua benda ini serentak, kata kita itulah dipanggil usaha. Kita usaha melangkah, Allah izin bahasa kita kan. Itulah dipanggil usaha. Baik. Kita baca tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau sempat saya akan sebut yang pahaman yang lari sedikit. Ada pahaman yang lari sedikit saya akan sebut kalau tengok masa, kalau sempat. Yang tu yang betulnya yang kita pegang hakikat sebenar semua Allah Ta'ala, zahirnya nisbah usaha itu kita. Hakikat sebenar tuan-puan, sebab tu tuan-puan biasa dengar tak? Orang yang tasawuf yang silap. Dia kata siapa yang mengatakan diri dia salat, kufur. Kenapa? Kerana kita tidak ada sedikit daya upaya. Semua Allah. Takbir Allahu Akbar. Ni Allah yang bagi tenaga ni. Tiba-tiba kita nak klaim diri kita. Siapa yang mengatakan aku salat, maka kufur kepada Allah. Kenapa? Kerana dia kata hakikat sebenar bukan dia yang salat. Hakikat sebenarnya Allah yang salat. Ni semua ni Allah yang mengaji ni. Bukan kita yang mengaji. Sesak tu. Dia tak ada beza di antara hakikat dengan zahir. Sebenarnya hakikat semuanya kita ini berada dalam perbuatan Allah. Betul tak? Tapi zahirnya nisbah keluar daripada kita. Sebab itu kita boleh kata usalli. Usalli itu syariat. Aku salat. Usalli itu kan aku salat. Dia tak kata Allah salat. Aku salat. Aku melangkah. Walah Allah bagi pada dia tenaga, perkuasa. Allah cipta perbuatan melangkah. Tiba-tiba dia melangkah. Dia mengaku melangkah. Kenapa kita boleh mengaku? Kerana Allah letak pinjam pada kita. Itu dipanggil usaha. Macam ni lah tuan-tuan, kita beli ke anak kita dulu-dululah. Lah ni cuculah. Beli ke anak kita baju, beli ke anak kita motor. Baju tu apabila anak kita pakai, kita panggil baju anak ke baju kita? Baju anak. Anak pun mengaku ni baju aku ni. Mahal tu. Walah bukan dia beli. Duk bangga beli mahal. Siapa dia beli? Oh, bakal branded. Dia kata aku tak main barang lokal-lokal ni. Semua foreigner. Semua branded. Tanya dia siapa beli? Bapak aku beli. Bapak dia beli. Lepas tu duk bangga pula. Bukan duit dia pun. Duk bangga dengan barang orang lain.
Tapi tengok anak dia cakap, barang pak aku ke barang dia? Barang dia. Kenapa boleh barang dia? Sebab pak dia dah bagi kat dia. Itu sama dengan kita. Kita sebenarnya Allah. Allah yang cipta badan kita. Allah yang beri nyawa pada kita. Allah yang cipta kudrah. Jadikan hangus beserta dengan menyentuh api, dan menjadikan basah disertakan dengan menyentuh air, dan membuat kenyang disertakan dengan masuk makanan ke dalam perut, dan membuat luka disertakan dengan menyentuh. Ini dia nak cerita dari segi adat saja. Sebenarnya Allah Ta'ala yang cipta perbuatan. Kenyam itu perbuatan, Allah cipta perbuatan. Cuma nisbah kepada nasi. Batu hakikat jangan nampak nasi. Allah cipta penyembuh itu Allah. Bukan vaksin. Tapi nisbah kepada vaksin. Boleh. Itu kena tahu konsep keesaan perbuatan. Asbab kena cari. Asbab kita makan ubat. Asbab makan herba. Asbab ambil vaksin. Asbab apa dia tumpan. Apapun asbab. Allah perintah supaya cari asbab. Tetapi bukan asbab itu yang mencipta penyembuh. Allah mencipta penyembuh. Allah kata waja'alna likulli syai'in sababa. Aku akan ciptakan suatu benda ini sebab supaya tak nampak, nak hidden perbuatan Allah. Orang yang nampak perbuatan Allah hanyalah orang kenal sahaja. Sebab Allah dah sembunyi perbuatan dia. Allah sembunyi dengan apa? Dengan benda, dengan sebab. Kita nampak sebab, tak nampak perbuatan Allah. Melainkan orang kenal Allah, dia akan nampak Allah sebenarnya. Dia nampak Allah dulu. Benda lain itu just dia sebagai gambaran saja. Macamlah kita terima surat daripada anak kita dululah, atau faham dulu. Hari ini terima WhatsApp. Dulu pakai Telegram, pakai surat dulu. Zaman saya 80-an tu saya masih surat. Abang duduk di Kuala Lumpur, kita duduk kampung, terima surat daripada abang, rasa seronok. Tak nampak tuan-puan, postman datang tu tak pandang pun postman. Tengok surat daripada abang, tengok Kuala Lumpur. Tahu dah abang duduk Kuala Lumpur masa tu, tak tengok pun postman, nampak abang. Sebab dia kenal abang dia, tak kenal postman tu. Tak ucap terima kasih pun postman. Walau ucaplah terima kasih pada postman. Kenapa? Dia tak nampak orang asbab depan ni. Dia nampak hakikat kerana dia kenal siapa yang sebenarnya. Dan membuat luka disertakan dengan menyentuh pisau. Dan membuat sembuh disertakan dengan berubat. Ni sembuh tu asbab dia berubah. Allah suruh cari asbab. Walaupun asbab dia doa. Doa pun boleh tuan-tuan. Jangan kata doa bukan asbab. Nabi banyak berubat dengan doa. Sebab tu doa merupakan salah satu asbab. Jampi. Para sahabat ni, dia jampi dengan surah Fatihah. Kan popular satu kisah tu. Para sahabat Nabi bermalam satu tempat. Buka kemah satu tempat. Kemudian satu kampung tu sakit. Dia tak tahu nak baca apa. Dia baca surah Fatihah. Sembuh. Dia pergi bertemu dengan Nabi. Dia cerita kat Nabi. Nabi kata, tak apa. Boleh. Fatihah saja. Sembuh sakit perut. Dan demikian pula. Sekalian yang bangsa adat. Kiaskanlah olehmu. Semua. Dia ambil contoh separuh saja. Ambil contoh nasi. Ambil contoh luka. Ambil contoh api. Ambil contoh sembuh. Itu sebab dia ada sebab. Dan demikian lagi telah berlaku adat Allah Ta'ala dengan menjadikan perbuatan hamba. Sama juga konsep. Allah dari segi unsur luarannya, Allah jadikan perbuatan lain. Begitu juga kita, Allah jadikan perbuatan kita. Ni. Allah jadikan perbuatan hamba. Serta dengan menjadikan kuasa pada anggota hamba. Ini usaha dia nak cerita. Cuma bahasa dia saja agak tinggi, bahasa lama. Maka besertanya perbuatan hamba dan kuasanya. Kuasa hamba. Di sini ada dua benda tuan-tuan. Kita dah sebut tadi. Apa dia dua benda? Kita dah masuk insya. Iaitu Allah cipta pertamanya ialah qudrah. Allah cipta perbuatan. Dua benda tu. Inilah yang dinamakan kasab. Yang dinamakan usaha. Yakni apa dia usaha ni? Yakni usaha. Kasab tu. Dan sebab itu kasab diberi, ini usaha itu diberi pahala si hamba atau diseksa. Yang tajam. Yang sebenarnya kita pegang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, hakikat sebenar perbuatan memotong, perbuatan putus. Potong benda putus. Kerak benda putus.
sembelih, putus. Hakikat tajam itu Allah cipta, tapi Allah letak pada pisau. Sebab tu kita panggil pisau ini, ciri dia mempunyai ketajaman yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga boleh memotong. Perbuatan tuan-puan memutus itu perbuatan Allah cipta. Tak sharing dengan pisau. Tak ada sharing pun, bukan pisau pun kuat, Allah pun kuat. Tidak. Semuanya total itu perbuatan sepenuhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala hanyalah letak pada nisbah zahirnya pada pisau. Sehingga kita kata tajam sungguh pisau ini. Sekali potong terus putus. Boleh pada zahirnya. Pada hakikat sahaja kita kena pegang. Pada zahir boleh bercakap. Tak salah bercakap pada zahir begitu. Tapi kalau orang yang tak berapa nak betul-betul, tuan-puan tak berapa nak betul-betul faham, menyebabkan dia faham yang tak betul, dia kata sesiapa yang bercakap macam tu kufur. Sesiapa yang mengatakan pisau tajam sungguh pisau ini boleh memotong sekejap, oh dia ni tak mengaji, tak ada iman. Nampak sangat tak cakap kat pisau. Kita cakap zahir. Tu kena jaga tu. Orang yang belajar ni dia nak ambil hakikat, tak boleh. Dia hakikat untuk dia faham. Tetapi syariat zahir dia nak bercakap syariat. Biasanya orang macam ni tuan-puan, orang yang masuk ahli sufi, tasawuf, tetapi akidah tak berapa nak settle. Tu problem. Sebab tu dia level dia tuan-puan, nak terus ke tasawuf mesti betul-betul foundation kena mantap, akidah kena betul-betul faham supaya kita naik ke level yang nombor 3 iaitu tasawuf cantik. Tapi kalau tak betul tuan-puan, dia condemn orang bercakap, dia kata siapa kata tajam sungguh pisau boleh motong seputus aja. Oh, seolah-olah bercakap tak ada imam, dia kata. Tak nampak, bukan tajam pisau, bukan kerana pisau pun. Dia nak suruh kita bercakap macam mana? Tajam pisau ni, Allah Ta'ala potong sekejap je lembu. Dia nak suruh sebut Allah terus. Nak suruh sebut perbuatan Allah, jangan nampak perbuatan pisau. Zahir kena nampak pisau, hati kena nampak Allah. Itu yang sebenar. Tak boleh mencakap hakikat semua. Semua cakap hak sebenar. Ni tuan-puan ni tengok ramai Allah ni, ramai Allah. Allah pakat datang mengaji. Tak kata sah. Ni sekejap lagi Allah pakat solat. Allahu Akbar. Kenapa tak boleh cakap kita solat? Kenapa pakat Allah solat? Oh banyak, ramailah Allahnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bincang ciri baru bulan depan, iaitu ketujuhnya ciri yang bernama qudrah. Habis dah tu pada dari 13 saja. Kita dah hampir ke garisan penamat. 7 lagi. Ada 6 lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.